Telemovie akan disiarkan di kaca TV anda di TV1 pada 30 hari bulan nanti, bertajuk Mendung Berlalu. Jadi hari ini kita akan bersama dengan penerbit dan juga penulis skrip iaitu Palik Ishak untuk bercakap mengenai Mendung Berlalu. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah, 30 hari bulan nanti telemovie khas untuk RTM. Boleh kongsikan sedikit Mendung Berlalu dari segi sinopsisnya? Okey, cerita pasal Mendung Berlalu ni cerita dia pasal seorang isteri yang orang kata ibu mertua dia baru hilang suami. Jadi bila hilang suami tu dia ada seorang anak je. Jadi dia dah tinggal seorang anak. Jadi anak dia ajak duduk rumah dia dekat KL. Pasal dia mak dia dekat kampung. Jadi bila ada anak tunggal nak jaga ibu tunggal yang baru je hilang suami. Jadi ada konflik sikit dengan menantu. Maksudnya yang kita selalu tahu yang ibu mertua ni dia kadang-kadang dia tak ngam dengan menantu perempuannya. Jadi dia ada perbezaan sikit bila duduk bersama. Jadi bila dah duduk bersama tu kiranya yang pening kepala confirm suami lah. Suami mesti jadi confirm. Orang tengah. Jadi orang tengah nak settle yang ni mak dia, yang ni isteri dia. Jadi dia ada orang kata apa konflik sikit yang mana nak ada kadang mak merajuk, kadang ni. Jadi lepas waktu yang sama juga jadi diorang pun ada duduk kat KL ada orang kata apa nak upgrade diri. Jadi dia tahu yang mak dia ni dah tinggal tunggal seorang. Jadi dia cadangkan macam dia orang nak harta-harta mak dia dengan suami dia tu dia orang nak invest, nak jual apa semua. Sebab dia orang rasa macam dah tak perlu kot mak dia nak duduk kat kampung seorang-seorang. Jadi duduklah dengan dia orang. Jadi bila duduk dengan dia orang pula pening kepala. Jadi dia orang decide lah macam suami dia dengan isteri dia iaitu lakonan Datuk Fiz Fairuz dan Yana Samsudin. Jadi dia orang berbincang untuk try orang kata apa nak buat apa dengan mak dia ni. Jadi ada banyaklah berlaku dalam cerita tu. Ada yang sampaikan nak hantar mak nak pergi rumah orang tua lah. Nak bawa dia pergi sini lah. Dia orang nak ni. Waktu yang sama juga orang kata apa ada pergaduhan jugalah antara ibu mertua dengan menantu lah waktu tu. Jadi banyak konflik dalam cerita tu. Siapa lagi antara barisan pelakon? Kita ada penampilan istimewa juga daripada Jalil Hamid iaitu bapa kepada Yana Samsudin iaitu memainkan watak Dira. Jadi dekat sini kalau nak cerita pasal sebenarnya ada cerita dia sebalik masa penggambaran tu. Kita masa start penggambaran tu masa PKP, masa baru lepas PKP. Lama dah ni. Baru buka masa tu. Baru buka sekatan. Masa tu dapat syuting tapi ada limited. Jadi benda yang paling susah adalah kita nak cari pelakon dan kru. Sangat susah sebab semua busy. Masa semua busy apa sebab that's why kat situ saya ada timing dengan RTM juga. Jadi terpaksa tu yang kalau tengok tu penulis skrip saya, penerbit saya dan co-director pun saya. Sebab kita kekurangan kru dan masa tu pun kerajaan pun dah set ada timing dan kita sangat susah nak cari location masa tu. Sebab tak boleh ada limit pergi sini rentas daerah semua. Jadi waktu yang sama juga kita antara yang production masa tu yang ada kes COVID. Jadi bila ada kes COVID kita kena stop je shooting selama seminggu sebab ikut garis panduan SOP tu. Jadi waktu bila kita dah break seminggu take time pula untuk masa tu untuk dalam 2 minggu 3 minggu lepas tu baru nak rejadual balik apa semua. Jadi ada itu cabaran yang masa lockdown dah. Masa tu pun sampai masa tu ada few case dekat dalam set kami. Set kami lepas tu tahulah setiap kali nak shooting nak kena sanitize. Dulu sanitize kita dulu bukan macam spray sekarang. Kita kena panggil team. Jadi masa tu kos agak tinggi lah, kan? Tapi selamat dia cover dengan orang kata apa dengan kru kena kecilkan sikit. Jadi kos tu kita akan dah kurang. Jadi sebagai cabaran saya sebagai waktu tu sama tu kan sebab tu saya ada co-director dengan kawan saya Hafiz Raslin. Jadi waktu tu saya tulis skrip on the set juga. Depend on
dekat situ. Kejadian tu. Maksudnya ada scene tu dia kena buat kat sini. Jadi saya kata, alamak, kita tak dapat kebenaran sebab kita tak boleh rentas, kita tak boleh shoot kan. Saya tukar masa tu skrip. Wow, on the spot. On the spot. Jadi agak busy lah kalau macam pelakon sebab kita kata, kita perlukan extra at least kedai makan. At least 10 orang. Tapi tak boleh. Kedai makan tak boleh lebih daripada berapa masa tu 15 orang aja. Jadi 15 tu dah termasuk kru. Yalah. Kru, pelakon apa semua. Jadi pelakon dah ada 5 orang dalam tu kan. Jadi okey, kita kena tukar. Maksudnya konon-konon dia lelaki dia kena buat private dinner apa semua. Jadi banyak benda nak tukar on the spot Tukar on the spot. Tukar on the spot. The script tu kena tukar. Location semualah. Location dan masa tu kita kena pakai mask. Ya. Banyak benda yang kita kena tukar dan masa tu Tapi bila bertukar skrip, adakah ia mempengaruhi jalan cerita keseluruhannya? Tak ada. Sebenarnya nak pengaruh cerita ni kita sebenarnya kena stick dengan konsep, dengan tema dia lah. Tema dia kena pegangkan tema. Itu je, simple. Jalan cerita ke apa semua, skrip bertukar ke apa, kadang-kadang tengah-tengah tu boleh lagi apa cuit lah. Penonton selalu tak tahu. Tapi yang penting ending dia. Ending dia kena sampai lah. Betul. Jadi kena sampai. Masa tu kita try buat sebenarnya ending dia lain. Kan? Patutnya dia kena ending dia dekat rumah orang tua. Tapi sebabkan rumah orang tua masa tu COVID, dia orang tak bagi kita shoot dekat rumah orang tua. Betul. Jadi takut risiko kan? Risiko. Jadi saya terpaksa tukar tu pergi kat tempat lain yang kampung yang tak ramai orang duduk. Balik ada cerita dekat situ. So dalam banyak-banyak naskah yang dihasilkan oleh Pali lah kan. Ini saya kira cukup istimewa lah. Bila melihat sampai tahap mungkin boleh macam menitiskan mata macam mana lah. Akhirnya aku boleh hasilkan perjalanan ini kan. Dan waktu yang sama juga masa saya shoot sambung balik yang selepas kata SOP tu kena break 2 minggu lepas tu. Time hari pertama nak syuting, saya pula kena COVID. Allah. Saya kena COVID masa first day tu. Sebab kita kena buat swab test kan. Kena buat swab test sebelum masuk set. Jadi kita buat swab test, saya positif. Saya kena direct melalui video call. Allah. Dengan co-director saya call dia video call. Kita tengok macam mana, okey ke, dialog okey ke, scene okey ke. Semua on video call lah. Kena macam tu. Mencabarnya. Mencabar memang video call, tulis skrip sampai kawan saya kata, macam mana ni skrip ni nak kena tukar ni. Aku cakap, kena tukar jap. On the spot juga tukar. Tapi time tu alhamdulillah saya dapat pelakon yang bagus. Itu sangat bagus. Nama-nama pun hebat semua. Hebat. Datuk Fiz Fairuz banyak bagi ni. Katina Aziz siap. Ibu Katina Aziz datang, Datuk Fiz cakap, dia kata, skrip ni aku rasa tak kena sebab kita tak tahu next je scene apa ni. Dia kata sebab kita tak tahu location kita lock ke tak. Tak apa, kita buat macam ni. Kita buat sampaikan tahap kita syuting tu sampai ada option. Option 1, 2, 3. Dialog tukarlah. Kita jumpa dekat restoran, jumpa dekat tepi jalan, jumpa dekat sekolah, jadi ada. Tapi sangat bagus sebab komitmen pelakon lah. Sebab semua orang tahu time tu kita kena lockdown. Jadi semua banyak stay dekat rumah semua. Jadi bila keluar ni dia happy sikit lah. Macam happy. Jadi banyak berlaku lah. Ada banyak ni kadang-kadang sampai tahap kita ada shoot dekat kawasan perumahan. Kawasan perumahan tu tak bagi masuk. Jadi jiran takut sebab dia kata ramai orang datang. Sebab ada banyak orang sampai kita kata okeylah dekat project manager kita cari rumah je ni sampaikan kita guna rumah saudara saya lah. Kosong lah. Jadi kita kena tukar. Kali pertama kami mendengar pengalaman yang pengalaman 3 tahun lepas yang berlaku. Biasanya kalau telemovie ambil masa 7 hari. 7 hari ya. Berapa masa yang dia ambil untuk menyiapkan dengan cabaran ini? Saya shoot sebenarnya masa kita kena kes tu sepatutnya dah habis 2 hari sebelum nak habis hari kelima. Jadi kita terpaksa extend dalam 2-3 minggu masa tu. Lepas tu kita sambung lagi 4 hari. Jadi total dia dekat sebulan lah. Wow, semata-mata nak dekat sebulan lah. Dah syuting separuh movie dah tu. Dah separuh movie. Separuh movie dah. Tapi memang itulah kita ada manis dia lah. Ada pahit, ada manis dia. Macam mana nak dapatkan balik momentum tu yang separuh jalan dah. Sebab saya masa waktu dalam orang kata 2-3 minggu tu. Jadi kita dekat
dekat pejabat editing, kita dah minta dia edit dulu. Okey, sebab tu kita edit dulu scene-scene yang penting untuk disambungkan sebelum tu jadi apa. Tapi sebenarnya bagus juga. At least dia boleh dapat, oh dia tengok macam ni cerita dia. Kadang-kadang ada yang gambaran lah. Yes, nampak macam dah orang kata apa, basic ni editing tu dah ada. Jadi for the conti apa semua. Jadi saya rasa macam bagus juga ni, jadi dapat momentum tu. Momentum sebab kita dah buat jadual dengan masa tu menolong pengarah. Kita kata okey, selepas kita sambung ni kita buat scene akhir-akhir. Sebab final punya scene is sangat penting. Betul. Jadi scene-scene yang awal tu, yang patut kita shoot 5 hari tu, kita bawa ke belakang in case kalau jadi apa-apa. Sebab tu masa shooting tu kita dah ada option. Sebab as masa tu penerbit, kita dah beware dengan SOP dengan Finas. Kalau berlakunya kes apa semua, kita kena break at least seminggu, 5 hari apa semua. Jadi time tu kita dah buat option. Kalau anda kata bukan nak minta, tapi kalau jadi, apa yang kita nak kena buat. Jadi dah set lah. Jadi dengan pelakon pun kita dah cakap, kalau jadi apa kita buat. Jadi bila kita kena tu, kita tenang masa tu. Saya ingat lagi masa kena tu, dekat rumah, tiba-tiba alamak, ada seorang positif masa tu. Okey, semua masuk dalam rumah, kita bincang. Okey, di rumah kita bincang. Kejap lagi kita pergi klinik, kita buat swab test semua orang. Buat swab test. Jadi lepas tu kita terus masa tu kita terus tanya jadual. Okey, jadual Datuk Fiz bila, Yana Samsudin bila. Dia orang bagi lah date. Masa tu kita bincang dalam rumah lagi ni. Ada seorang tengah positif ni. Kita dulu lepak. Kita bincang. Okey, kita macam ni. For ni kita buat swab test. Jadi dekat situ ada few orang lah kena. Jadi dah dapat option tu, kita terus bincang video call. Masa tu famous dengan video call, meeting. Kan masa tu pertama je kalinya kita famous dengan meeting. Sebab dulu masa production kita kena selalu lepak dekat luar, kedai makan ke dengan apa. Tapi sebenarnya dia menjimatkan juga. Zoom meeting tu sangat menjimatkan masa. Ada hikmah lah. Ada hikmah. Jadi selalunya kalau macam saya penerbit, saya penerbit. Jadi antara masa COVID ni dia sangat sebenarnya menjimat juga masa. Sebagai penerbit lah. Sebagai penerbit menjimat masa. Makan sangat jimat juga. Sebab penerbit jimat selalunya, contohnya production 30 orang, kita akan buat serve catering at least 35 hingga 40. Kadang-kadang kita tak tahu, ada yang makan lebih. Ada yang ni semua. Tapi bila rasa berlaku SOP macam ni, dia kemakan kena pack. Betul. Kalau 30 je. Ada pun lebih lah 32, 35. Makanan tak membazir. Efektif dari segi kerja. Sebab semua nak kena habis cepat. Timing tak boleh lebih ke 12 masa tu. Betul. Ada limit kan. Mendung berlalu, hujan pun turun, lepas tu pelangi akan muncul. Apa yang anda harapkan untuk mendung berlalu 30 hari bulan 30 hari bulan nanti? Ya, betul. InsyaAllah. Saya mengharapkan penonton-penonton dapat tengoklah Mendung Berlalu ni, sebab Mendung Berlalu ni naskah yang sangat istimewa. Saya dah hampir 5 tahun punya idea saya peram masa ni. Jadi bila saya dapat tulis bersama co-writer saya juga, Farah Izzati masa tu, sangat happy lah dapat buat cerita. Sebab masa saya tulis tu, saya belum berkahwin. Dan masa syuting ni saya baru kahwin. Jadi adalah inspirasi benda tu lah. Macam boleh faham juga. Boleh faham situation tu lah. Sesiapa yang menonton pada pagi ini, kisah di sebalik Mendung Berlalu itu adalah sangat manis lah untuk anda semua. Jadi naskah yang cukup hebat lah untuk anda. Tahniah diucapkan kepada Pak Ishak dalam menerbitkan juga menulis untuk Mendung Berlalu ini. Dan insyaAllah kita akan lihat naskahnya pada 30 hari bulan nanti. Okey, dan kita ada promo yang ingin kami kongsikan berkenaan dengan naskah ini, Mendung Berlalu. Jom sama-sama kita saksikan. Budi, mak kamu tu sakit. Saya tahu, Aunty. Macam ni lah, Mak. Budi nak bawa Mak balik KL juga. Apa saja alasan Mak, Budi tetap nak bawa Mak duduk dengan Budi kat KL. Ya? Ya. Kalaulah saya jual tanah pusaka arwah ayah saya tu dengan tanah mak saya tu, agak-agaknya berapa harga pasaran? Abang nak jual tanah pusaka arwah ayah kat kampung. Alhamdulillah. Budi ingat Budi nak jual je lah tanah tu. Tanah kat kampung tu. Tak salah kan? Langkah mayat aku dulu. Mewarnaimu hanya di TV1.
Itu dia naskah yang akan disiarkan di TV1 30 hari bulan nanti. Mendung Berlalu, naskah yang cukup hebat, cukup sentimental untuk pemain-pemain di belakang kamera untuk naskah tersebut. Jangan lupa untuk saksikan. Okey, selepas ini kita akan ke Terengganu. Betul, dan kita akan bersama dengan rakan kita akan berkongsi berkenaan dengan situasi banjir di sana. Jamilah telah pun bersedia untuk berkongsi berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi terus kita bersama dengan rakan kami.